kan, tak boleh apa-apa. Maka minta dia bagi signal. Makna kata dia dapat kalimah tu. Kalau dapat kalimah Allah, sebut Allah, dapat tak? Tak dapat juga. Cuba gerakkan lidah. Nampak tak dia gerakkan lidah? La ilaha illallah. Lidah dia bergerak. Maknanya dia dapat kalimah tu. Cuba gerakkan jari, cuba gerakkan mata. Maknanya kalau dia dapat tanda tu, alhamdulillah lah, tak payah kita paksa dah. La ilaha illallah. Pegang kalimah ni, cuba gerakkan mata, dia pun kelip mata. Makna dapat dah tu, insya-Allah. Dan sekiranya dia meninggal dunia tanpa sempat dia mengucap kalimah tu, tanpa sempat dia bagi apa-apa tanda signal, maka di ketika itu kita husnuzan, sangka baik. Dia mungkin sebut, dia mungkin bagi tanda, cuma kita yang tak perasan. Sangka baik je lah. Jangan kita mengeluh pula, Allah dah mati dah, tak dapat mengucap sian arwah ni. Jangan kan. Orang tanya, macam mana dapat mengucap tak? Alhamdulillah dapat. Janganlah kita kata tak dapat, sian dia kan. Jangan. Ya, kita sangka baik, kita cakap yang baik-baik saja. Itu kaedah yang disunahkan. Kenapa kita nak ajar orang ini ucap kalimah la ilaha illallah? Sebab Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalam dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Buat tu kita nak sebut. Sebab ini kunci kita. Tapi tak semua orang dapat kalimah ni. Itu kita takut ujung-ujung usia tiba-tiba Allah terbalikkan hati kita. Wa yazubillah. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang ni orang beriman, orang ni beramal soleh, bertakwa, ketika dia nak mati, walaupun dia seorang-seorang di rumah. Banyak kes kan orang mati seorang kat rumah. Tahu-tahu dah 2 hari mayat dia, tahu-tahu dah 3 hari mayat dia. Ketika dia nak mati, dia sempat tak sebut kalimah tu, insya-Allah kalau dia orang beriman, Allah yang akan ingatkan kalimah tu pada dia. Dia mesti dapat sebut kalimah tu. Ini janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh pusingkan, Allah boleh pesongkan hati orang yang zalim, orang yang kejam pada diri dia dengan perbuatan dosa dan maksiat. Di hujung usia dia, walaupun ramai orang ajar kalimah tu pada dia, dia tetap takkan dapat sebut. Ni kita takut wa iyazubillah min zalim. Ya, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Dia tahu tentang diri kita. Dia kenal diri kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Ya, maka sebab itulah pentingnya kalimah ini dipegang waktu hidup, bukan waktu nak mati kita pegang semata-mata. Okey. Baik, ini yang pertama tentang kalimah la ilaha illallah. Ada pertanyaan? Tak ada. Itu biasa. Minit-minit awal memang takkan ada serangan. Dia main secara santai. Dia buka minit-minit terakhir, lagi 5 minit nak tiup whistle, barulah bertubi-tubi. Ustaz, dah zuhur dah. Kan? Bila dah bagi signal, ustaz, berhenti ustaz. Dan itulah satu lagi soalan ustaz. Last soalan ustaz. Itu biasa. Bukan perkara baru bagi saya. Okay? Jadi tak apa, kita teruskan saja perjalanan ini. Yang kedua, bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi pesakit. Ini kedua. Kerana apa nak baca Quran? Kerana Al-Quran syifa. Quran itu penyembuh, penawar. Baca je lah apa-apa surah pun. Tak erti lah. Al-Fatihah pandai? Pandai. Baca surah Al-Fatihah. Kan? Antaranya yang disarankan pada kita ialah surah Yasin. Baca surah Yasin. Kepada siapa? Orang yang dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia sakit, baca surah Yasin. Antara kaedah ulama', sekiranya pesakit tu tak sedar, koma, ditidurkan, bacalah surah Ar-Ra'd. Kita baca surah Ar-Ra'd kepada dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan dia. Antara kaedah lain, kita ikut sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, Aisyah radhiyallahu anha membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Dua ni pun boleh baca lah. Kan? Tu dia tahu. Tak apa baca ringkas. Baik. Apa-apa surah pun tak ada masalah. Dan yang ketiga, orang tengah sakit ni kadang-kadang dia minta macam-macam benda. Tunaikan saja. Selagi kita mampu, tunaikan. Dia minta air, bagi dia air. Dia nak makan, bagi dia makan.
selagi kita mampu. Kalau pukul 2 pagi tiba-tiba dia minta, kan, aku lapar nak makan, kan, tengah nazak ni, kan, kat rumah ada nasi je, nak makan ke? Kita pun nasi lah, cedoklah nasi, lauk gulai ayam semalam ada lagi, kan, bagi kat dia makan. Tengok nasi gulai ayam, tak nak, kata dia. Habis nak makan apa? Nasi kandar. Nasi kandar ni tak, kan, tahu tak pukul 2 pagi mana nak cari nasi kandar? Jangan marah dia, sabarlah. Kadang minta bukan-bukan, kita sabarlah, cakap baik-baik. Tak marahlah mak, kan, pukul 2 pagi ni kedai dah tutup, nak masak pun tak sempat, kan, besok lah ya, besok nak makan ni dulu. Tak nak makan, tak apa, sabar je, kan. Besok pagi pergi cari, pergilah mana nak cari nasi kandar beratur, kan, nasi kandar beratur, kan, cari. Kita pun beratur panjang sejam, tunggu giliran kita. Tengok lauk macam-macam, kita pun senduklah sotong, ayam, daging, semua campur, kan, bagi dekat dia. Nah, makan, semalam minta, kan, nasi kandar. Orang tengah sakit ni kadang-kadang dia datang mood dia nak makan, kadang-kadang datang hilang selera. Dia masuk makan nasi sikit je, ambil gari tu sikit, dah tak nak dah. Sakit tak hati kita, dah beratur panjang tadi, tiba-tiba dah ada, tak nak pula makan. Sabar je lah, jangan kita marah dia pula. Tahu tak aku beratur tengah panas 1 jam, masuk menghadap jam lagi. Jangan bising, tak payah cerita beratur dia. Kalau dia tak makan, apa susah? Kita bedal lah seorang, kan. Benda mudah, kan. Tapi kita banyak sabar. Menjaga orang sakit ni satu benda yang kena banyak sabar. Sebab tu pahala besar ya. Menjaga orang sakit, terutama kalau orang tu ialah keluarga kita, banyak pahala dia ya. Kena banyak bersabar. Baik, termasuk dalam hal yang keempat, tapi tak ada dalam nota, dalam slide pun tak ada. Orang yang sedang sakit ini, bimbing dia supaya sentiasa sangka baik kepada Allah, husnuzon pada Allah. Sebab orang tengah sakit ni kadang-kadang dia mengeluh, aduh sakit lagi lah, aku sakit. Ketika itu sangka buruk pada Allah, bimbing dia, sabar nama, sabar. Sabar ya. Apa nama, ini sakit tanda Allah sayang. Sakit ni penyembuh, penawar dosa kita. Bimbing dia supaya dia sangka baik, pahala Allah bagi besar. Sebab apa? Ada hadis kursi yang bermaksud Allah Ta'ala akan menurut pada sangkaan hambanya. Kalau hambanya sangka baik pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hambanya menyangka buruk pada Allah, maka Allah akan bagi keburukan. Maka bimbinglah orang supaya sentiasa sangka baik kepada Allah Ta'ala. Bimbing dia, sabar ya, insya-Allah. Aku tak semayang, nanti mati masuk neraka. Ada kadang-kadang dia mengeluh, insya-Allah, istighfar. Bisik dia begitu kat dia ya. Baik, selesai bab yang pertama dalam teori kita. Okey, jika ada soalan boleh tulis kat tangan ya. Masuk kepada topik yang kedua kita. Okey, iaitulah bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru mati, nak buat apa? Kan? Apakah ucapan yang perlu kita ucap bila terima berita kematian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mati juga dia, kan. Weh, aku nunggu, kan. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimah dia berdasarkan ayat Quran surah Baqarah 155 dan 156. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Apa saja musibah, ditimpa musibah, maknanya bukan hanya kematian. Kawan kita sakit pun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kita rasa bersalah, kan. Tolong doakan ya, ayah saya sedang sakit ke hospital. Kita nak sebut inna lillahi, sebut salah, kan? Takut kawan tu marah gitu. Kau ingat dia dah mati ke, kan? Tak. Dia sakit pun musibah juga, inna lillahi. Inilah sunnahnya ya. Sebut inna lillahi pada segala musibah, segala perkara kita, sakit, kematian, kekecewaan, kehilangan, apa saja, inilah kalimah dia. Dan kalimah ini bukan hanya tertakluk kepada musibah orang Islam, termasuklah bukan Islam. Orang bukan Islam mati,
kita kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukannya rib. Tahu rib? Selalu saya perhati dulu lah kan, sekadar buang lah. Asal orang kafir mati dia sebut rib, komen kan. Apa tu rib? RIP kata dia, rest in peace kata. Rehatlah kau dengan tenang. Orang kafir mati tanpa iman, adakah dia mati dalam keadaan tenang? Tidak. Akidah kita menafikannya. Tapi kenapa kita sebut RIP? Sebab kita tak tahu, kita ikut dia. Bila ada orang komen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bukan Islam lah. Apa masalah? Dia juga datang daripada Allah. Pada Allah juga dia akan kembali. Kena betulkannya. Ini sabit kepada kisah ketika Abu Talib, bapa saudara Nabi, ketika dia nak meninggal dunia. Waktu tu Rasulullah kat tepi dia. Nabi kata, pakcik, ucap la ilaha illallah. Kalau pakcik ucap kalimah ni, saya jamin tempat pakcik di syurga. Rasulullah cuba nak mengujuk pakcik ni masuk Islam. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata apa? Wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama kita. Akhirnya Abu Talib di hujung usianya mengatakan, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Dan dia mati dengan kekufuran, mati kufur. Maka Rasulullah sedih, sebab ni pakcik dia yang jaga daripada kecil. Dan akhirnya Rasulullah pun kata, wahai pakcik, pakcik dah mati dah. Wahai pakcik, aku berjanji akan sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada pakcik. Dia nak doakan pakciknya yang dah mati dalam keadaan kafir tadi. Lalu turunlah surah At-Taubah ayat 113 yang bermaksud, tidak boleh bagi mana-mana Nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Allah tegur Rasulullah. Maka kalau Nabi pun ditegur tak boleh doakan pada orang yang dah mati dalam keadaan kafir, apatah lagi kita, tuan-tuan. So rest in peace, satu doa juga, berehatlah kau dengan tenang, tak boleh kita ucap. Itu bukan budaya kita, ya. Kita ucap pada dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Betulkan yang biasa, biasakanlah yang betul, ya. Baik, ini kalimah dia. Dan juga dia bukan hanya pada manusia. Kucing mati, inna lillahi raji'un. Ayam kita belah mati, inna lillahi raji'un. Ikan kaloi kita mati, inna lillahi raji'un. Rotek motor mati, inna lillahi raji'un. Tak kisahlah kan, boleh kan. Musibah tu nak kena bayar kan. Baik, yang kedua, orang yang baru meninggal kadang-kadang mata dia naik ke atas. Dengar kan. Kenapa orang pandang atas? Kita jangan lurus sangat pula. Tengok orang tu pandang atas, kita pandang. Dia pandang tak ada apa pun. Jangan, memang tak nampak apa pun. Dia memandang ke atas kerana rohnya keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Ubun-ubun. Waktu itulah mati akan pergi ke atas. Ya. Bukan kerana dosa, ya. Tengok mata terbuka ni mesti ada dosa yang dia pandang ni. Banyak dosa dia tu, tengok mata dia kan. Ketika Abu Salamah dalam keadaan sakit dan dia meninggal dunia, matanya terbuka. Ketika itu orang-orang yang datang tengok mata dia terbuka, bercakap lah belakang, sosek-sosek macam kita lah. Tengok tu mata dia terbuka apa kono tu kan, tak tahulah, adalah benda tak lepas tu. Macam ni sosek-sosek. Nabi dengar, Nabi kata sesungguhnya mata akan mengiringi pemergian roh. Maka Nabi pun kata pada orang-orang yang hadir, hendaklah kamu berkata yang baik-baik sahaja. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Lepas tu ziarah orang, kita sebut baik-baik je. Walaupun arwah ni tak adalah baik sangat, sebut yang baik-baik yang kita tahu, cari yang baik-baik. Kalau lepas solat jenazah, imam kata, apa kita nak saksi pada mayat ni? Baik, kata orang kan. Ikut je kan. Tak apalah, kita bagi kesaksian yang baik, tu doa. Janganlah kita kat belakang dek kerana dendam kesuman. Imam kata apa kita nak saksi pada mayat ini? Bubuk kan. Jahat kan. Jangan tuan-tuan ya. Besok kat akhirat kita kena tanya, kenapa kau cakap dia buruk jahat? Kita punya urusan pun tak settle, nak kena cerita pasal orang lain pula. Jadi bagi kesaksian yang baik je.
Baik, baik. Besok kalau kita mati pun orang cakap yang baik juga untuk kita. Itu kita nak, ya. Baik. Kemudian mata tu terbuka, lalu Rasulullah pun menutup kedua-dua matanya. Ya, ada cara nak tutup mata. Pertama, sekiranya mata tu susah nak tutup, dia dah tutup dah, tiba-tiba kita pergi ke dapur kejap, pusing balik, macam kan. Bukan tanda hantu raya masuk, ya. Sudah, tadi elok tutup tadi kan. Macam mana ni kan? Panggil balik tok bomoh tadi kan. Panggil. Tu kerana tu fitrah, kebiasaannya. Lalu apa nak buat? Kerana apabila seorang tu mati, darah berhenti, urat tegang, bola mata ni akan membesar, mengembang. Dia akan tolak kelopak mata ni, dia akan tersembul keluar. Kita carilah minyak-minyak yang ada kat rumah, minyak masak, minyak zaitun yang ada, untuk mengurut mata tadi supaya tertutup rapat. Cari je minyak apa kat rumah, ada yang sesuai lah. Jangan guna minyak yuyi. Minyak yuyi guna, terkobel-kobel mata minyak mayat tu kan, putih kan. Kalau guna minyak masak pula, janganlah guna minyak masak yang dah gorengkan keli malam, dah berkeladak kan. Bolehlah dalam mangkuk tu, topi dapur tu aja kan, dapur ambil kan. Kau naik seredak tu kan, letak kat mata mayat ni, datang kucing jilat mata dia kan. Kan. Kasih ikat kan. Carilah minyak yang baik, yang bersih, ya. Baik. Sekiranya kaedah minyak tak jadi, dah urut-urut tak jadi, kita bantulah dengan cari batu-batu kerikil yang ada tepi jalan, apa-apa sahaja alat yang ada kat rumah. Batu kerikil kat luar tu bersepah. Cari, confirmkan betul-betul tu batu ke tak kucing. Takut tersekali salah pula, letak kat mata cair kan. Confirmkan dulu, ya? Nak hidu tersumbat kat hidung kan. Jadi bersihkan, letak dekat mata dia untuk tujuan memberatkan kelopak mata dia. Kalau tak jumpa batu, jangan guna bata. Tu sebelah rumah buat rumah tu tak lebih-lebih bata. Ambil lah satu, potong dua, tap kan. Jangan, tu berat sangat, ya, tak sesuai. Yang ketiga, kita guna kaedah duit shilling. Tak jadi batu, tak jumpa. Raba dalam poket, ada shilling tak? Ada. 50 sen yang bersalam tu kan, ambil yang dulu kan, letak kat mata dia. Tujuannya nak memberatkan kelopak mata dia. Ada orang cakap ini kaedah Cina ni, orang bukan Islam lalu buat. Kita bukan nak tiru cara mereka, tapi ini kaedah. Dalam Islam ada kawaid fiqh, kaedah fiqh. Al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuan kita. Innama a'malu binniyat. Niat kita nak letakkan benda ni untuk beratkan mata dia. Itu alat dia. Maka ambil lah shilling ke logam tu, letak kat mata dia, ya. Lepas tu bila kita dah letak, jangan kita terlupa pula, nak keluarkan balik. Ni kadang-kadang orang dia letak shilling, lepas tu dia tutup muka mayat tu dengan kain, dia pun ke dapur balas WhatsApp, layan tetamu datang, dia terlupa keadaan mayat. Apa jadi? Jiran-jiran pun mula datang. Bila jiran datang, jiran nak tengok muka arwah. Arwah ni baik, suka belanja orang makan, ni lah orang dia. Buka kain, ya Allah, mata duitan. Satu section 19 kecoh kan, keluar mastika kan, mayat bermata duitan kan. Ya. Jadi kita tak nak benda ni jadi fitnah. Sebelum orang datang, alihkan segera duit tadi tu, ya. Sekiranya nak tulis nota, pastikan tulis betul-betul 50 sen. Takut tersilap tambah RM 50. Tepek 50 sini, 50 sini, memang takkan tertutup mata mayat tu. Makin terbeliak lagi ada. Ya. Baik. Sekiranya tak jadi juga kaedah shilling, kita guna kaedah keempat. Guna selotip kertas yang nipis. Kenapa selotip kertas dia nipis gam dia? Kalau guna double tape, tebal sangat. Double tape letak kat mata kan. Bila kita nak buka balik, dia terkoyak dengan isi kulit ni. Jadi kita guna gam yang nipis. Ya, dekat hospital kita guna medical tape. Dia gam dia tak kuat sangat. Ini kaedah, ya. Sekiranya ada kaedah yang lebih lain, kita guna, ya. Tapi kalau bukan Islam, mereka guna apa? Guna kaedah gam uhu. Gam uhu tuan-tuan, kita biasa buat kat kasut, dia titik macam aimo. Memang takkan terbuka selama hidup, selamanya kan.
Saya pernah jumpa satu mayat dululah, masa sebelum saya tahu kan. Masa tu kat hospital baru uruskan jenazah, sajalah nampak satu mayat tu dia tarik keluar kasket tu kan. Apa? Keranda tu. Kat keranda Cina kan ada cermin, tengok muka tu. Dia selak cermin tu, nampaklah muka mayat. Saya pun tinjau lah, macam menera mana ni kan. Tengok muka mayat tu tersenyum tuan-tuan. Mata rapat tersenyum. Ush, muka ala senyum. Husnul khotimah ni kan. Pikiran kita sebab muka dia begitu. Rupa-rupanya ada sebab kenapa muka dia jadi macam tu. Kita fikir macam mana dia boleh buat muka macam ni, cantik, handsome kan, make up ke macam mana. Sehinggalah tahun 2019 saya ambil diploma kedua saya, tapi dalam bidang yang lain. Nama bidang yang saya ambil ialah Science in Embalming and Undertaker. Sains pengawetan dan pengurusan mayat. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker. Saya ambil dekat Manila, Filipina. Pergi ambil belajar sana seorang-seorang. Waktu tu saya belajar teori, belajar balik masuk kelas sains, baik oleh kelas biologi, dan semualah ambil kelas tu sampai mikrobiologi, benda-benda yang dulu masa SPM dah tinggal dah, kena recall balik. Kemudian minggu terakhir kita buat praktikal 10 badan mayat. Mayat betul lah. Jadi saya diajar cara nak mengawet mayat. Apa kaedah dia tuan-tuan? Saya cerita dulu, nanti baru kita tengok pula gambar dia. Pertama, mayat ini kenapa perlu diawet? Mereka yang bukan Islam biasanya bila mati dia tak terus tanam. Dia simpan 3 hari, seminggu, 10 hari kan, untuk upacara adat dia kan. Tu mereka lah. Kita meninggal pagi, petang dah ke bumi. Mereka simpan. Untuk mengelakkan mayat reput, mereka perlu awet mayat tu. Apa kaedah dia? Dia ada banyak kaedah kan? Embalming tu sendiri ada 4 kaedah. Jadi kita ambil yang kaedah yang paling besar, iaitulah dia buang darah dalam badan mayat tu. Macam mana? Dia akan cari urat besar dalam badan mayat kita. Badan kita ni ada 2 urat, arteri dan vein. Arteri dan vein ni ada di tempat sini, antara yang tempat yang senang kita ambil, di bawah lengan, di atas ari-ari, kawasan orang cuci darah, dialisis, ataupun di celah paha ni. Jadi biasanya kita ambil kat atas ari-ari ni. Kita toreh, cungkil keluar 2 urat tadi, hiris sikit, buka laluan dekat vein tu untuk buang darah. 70% badan kita ni cecair, semua perlu dikeluarkan. Sebab darah lah punca utama mayat cepat reput, busuk, kena buang. Di bahagian arteri akan dimasukkan satu tiub yang memasukkan cecair kimia formalin sebanyak 12 liter. 12 liter masuk. Bila dia masuk dalam badan mayat, darah pun akan pressure, tekanan terus keluar. Dia berlaku dalam masa yang serentak. Darah buang keluar, ubat masuk, ubat pun mula mengeras. Ubat tu masuk, dia akan mengeraskan mayat. Jadi sebelum mayat tu mengeras, saya biasanya kalau sebab saya buat praktikal pada mayat bukan Islam, kita tanya pada waris, you mau tangan dia macam mana? Cakap kan, macam mana nak tangan? Macam ni ke? Ikutlah dia. Kadang-kadang keluarga nak macam ni, ada nak macam ni, ada nak macam ni, macam ni, ikutlah kan. Ikut style dia. Macam style dia nak buat kan. Bila mayat tu dah letak macam ni, dalam masa beberapa minit badan tu mula mengeras. So dia takkan jatuh dah. Dia keras dalam kerana ubat tadi. Sampailah kat badan, kita pula ambil urat kat sini, kita suntik pula ubat kat situ. Maka muka ni mula mengeras. Sebelum muka ni mengeras, kita ambil gam buku tadi, buat lipstick kat sini. Mata tutup dengan gam, lipstick. Lepas tu saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Baik macam ni kata guru saya tu. Tapi dia tak cakap Negeri Sembilan dia cakap orang putih lah. Saya translate balik kan. Saya negeri tuan-tuan ya. Tuan-tuan dengan saya cakap, saya pun tahulah. Ada orang negeri sini? Ada cik. Orang mana cik? Kampung saya tu, saya Joseph. Orang bilang laluan saya lah tu. Dah jumpa orang kampung kan. Dekat hospital lah, dekat lah tu, memang laluan saya lah tu nak balik kampung kan. Ya. Jadi macam mana nak buat tu? Dia buat senyum. Okey, biarkan dalam 5 minit, 10 minit, lepaskan tangan. Tersenyum mayat tu.
Sebab kita dah bentuk senyum. Ubat tadi tu bila kita nak buat langsung pipit pun boleh, nak buat tersengih dia ni boleh kan? Boleh. Itu kerana macam tanah liat. Tuan-tuan ya. Maka terbukalah rahsia Cina yang mati 2-3 tahun sudah. Oh, bukan husnul khotimah kerana ubat tadi kan. Ya. Ini kaedah embalming dia orang. Kita tak selesai lagi tu. Ubat dah masuk, kemudian dicuci badan mayat, kemudian kita akan tebuk satu lubang ke atas perut mayat. Tebuk satu lubang, dan lubang itu kita ambil satu besi. Ini saya bawa senjata saya ni untuk bagi gambaran lebih jelas. Ini senjata Undertaker, betul? Ya. Yang ni belum pernah diguna oleh sesiapa lagi. Memang tujuan saya bawa ni untuk tujuan pameran je. Okey. Satu besi yang kalau tuan-tuan tak pernah nampak, orang bahagian farmasi apa, medik tahulah, troka. Dia ada dua saiz, banyak saiz sebenarnya. Besi ni hujungnya tajam. Di kelilingnya ni ada lubang. Di hujung belakang ni pun ada satu lubang nak masukkan tube vacuum. Besi ni akan masuk ke dalam perut, dibunuh, hancurkan segala organ dalam badan ni. Hati, jantung, liver, perut, usus, buah pinggang, kening kencing, semua dihancur, disedut keluar, buang. Kenapa? Organ dalaman ni punca mayat cepat reput, jadi dia perlu dibuang keluar. Macam mana tahu nak habis? Kita tak nampak ni. Kalau tuan-tuan biasa minum teh ais dalam cawan ke apa tu, dah habis dah air tu, tapi mulut gatal nak sedut lagi. Apa jadi? Tu dia maksud dia. Jangan terbayang-bayang nanti siksa mayat. Begitulah kaedah mayat di embalming. Ada orang tanya saya, kenapa tak dibedah aja mayat tu, keluarkan jantung semua siap-siap? Embalmer, tukang pengawet mayat, dia tidak ada lesen memotong badan mayat. Tak ada. Kita tak ada kebenaran. Yang boleh potong mayat ialah ahli forensik dia. So kita boleh tebuk satu lubang je. Itu je kebenaran yang diberi. Sekiranya mayat itu kes postmortem, maknanya forensik dah bedah badan dia, maka biasanya embalmer dia akan pesan pada forensik supaya organ-organ tadi mereka tak boleh bawa keluar. Setelah selesai ujian mereka, dah buat test, maka organ tadi dia akan simpan balik dalam badan mayat. Letak macam tu je. Kita akan minta dia bungkus dalam satu plastik, plastik kuning ke hitam ke, masuk dalam badan mayat, jahit uni biasa je. Nanti kita buka, keluarkan plastik terus. Tak payah nak sedut-sedut lagi dah, lebih mudah. Macam tuan-tuan beli ayam kat Giant ke apa kan, kadang-kadang daging tu dia hasilkan perut semua kan, masuk kat lubang buntut ayam tu kan. Jangan terbayang-bayang ya. Jadi bila dia dah jahit, embalmer boleh buka balik ikatan tadi, kita keluarkan dan jahit balik. Itu kaedah kami lah ya. Maka inilah yang berlaku pada mayat bukan Islam, kebiasaannya. Kita orang Islam kena tak? Tak kena, Alhamdulillah. Namun bagi kes orang Islam yang nak terbang balik ke negara asal, mereka akan melalui prosedur yang sama. Sebab itulah kita dah bagi tahu dah awal, di mana meninggal, di situlah kita dikebumikan. Tak payahlah bawa balik kan. Nak kalau kita meninggal kat tanah suci Mekah, Madinah, kebumi sana je. Biasanya orang tak bawa balik lah. Yang orang bawa balik ni kalau berjalan, pergi New Zealand, pergi Turki, pergi Syria, pergi jalan-jalan kan, Australia. Dah mati kawan tu, kalau orang kata bawa balik mayat tu, memang dia balik sampai pada kita dalam keadaan bersih, handsome, cantik badan dia, itu luaran, tapi dalaman hancur sehancur-hancurnya. Maka ia menyakiti badan mayat. Jangan kita bawa balik. Dan Nabi sebut, barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia, maka Allah akan bina sebuah syurga, sebuah mahligai di syurga mengikut jarak tempat dia lahir sehingga tempat dia dikebumikan. Berapa jauh mahligai tu. Tengok Tok Guru Harun Din meninggal kat California. Dia kata, kalau aku mati sana, biar sana je, tak payah bawa balik. Sebab dia tahu apa yang berlaku pada mayat sekiranya dibawa balik. Tuan ya, jangan kita rasa perasaan sangat.
sedih, memanglah sedih, tapi kita tetap redha. Kita kat sini kat Malaysia, alhamdulillah, tidaklah menggunakan kaedah ini sepenuhnya. Kadang-kadang saya uruskan jenazah Indonesia, Bangladesh, orang-orang lain yang mana nak bawa balik, kita pesan ke bumi sini, boleh ke bumi, tapi dia nak juga bawa balik. Maka mayat tadi kita guna kaedah injection, hypodermic embalming injection, dan juga surface embalming. Apa kaedah dia? 5 liter formalin diletak dalam picai garing tadi tu, cucuk seluruh badan mayat. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini, tang sini kan. Semua 5 liter. Tak ada sedut ubat, sedut darah, tak ada hancurkan organ. Itu kaedah boleh tahan 2 hari atau 3 hari. Lepas tu badan akan mula membengkak, keluar darah. Itu kaedah dia, ya. Tapi lebih baik ke bumi kat sini. Saya ada video baru saya dapat semalam, 2-3 hari lepas saya hantar jenazah Bangladesh bawa balik. Kita dah embalm dia, keluarga nak bawa balik. Kemudian dia meninggal minggu lepas, dah seminggu dah. Kerana masalah penerbangan, documentation jadi delay. Baru semalam sampai mayat tu. Semalam sampai, keluarga dia ambil video hantar saya. Tengoklah macam mana air dah mula keluar, darah. Kita dah embalm dah, tapi tu yang berlaku pada badan mayat. Ya, dia menyeksakan mayat sebenarnya, ya. Jadi kita dah lepaskan, bagi tahu dia tak payah bawa balik. Dia nak juga, maka inilah kaedah yang kita buat. Ya, Allah Alam. Tuan-tuan, ini saya selit nak bagi perhatian kepada tuan-tuan tentang kaedah pengawetan mayat yang mana tak dapat disumber daripada mana-mana pun. Tak ada orang yang cerita bab ni, ya. Baik. Ada soalan setakat ni? Okey? Ya, cik. Hukum pula. Dari sudut hukum dia ada 2 je. Harus dan haram. Harus berlaku bila? Sekiranya tempat tu memang tak ada orang Islam yang uruskan, tak ada tanah kubur, tak ada pilihan. Kan? Contohnya negara China. China antara negara yang tak benarkan rakyat negara asing ke bumi situ, melainkan mayat itu dibakar. Itu kaedah undang-undang mereka lah. Sebenarnya ada juga tempat yang benarkan orang Islam dikebumikan, sebab di sana pun ada orang Islam. Bila ada orang Islam, tentu ada tanah wakaf. Jadi boleh sebenarnya, cuma mungkin kita tak tahu. Maka dalam hal demikian, mayat tersebut harus dibawa balik. Kenalah, takkan kita nak biar dia bakar. Haram berlaku sekiranya tempat tu boleh, ada orang Islam boleh uruskan, ada tempat kubur semua lengkap, tapi memang nak bawa balik saja, maka haram. Haram tu ditanggung oleh waris je. So, waris yang bertanggungjawab. Ya. Saya ambil kursus ni, bidang ni kerana 2 perkara. Pertama, untuk mendedahkan pada orang Islam apa yang berlaku pada mayat yang nak dibawa balik ataupun pengurusan jenazah bukan Islam. Kedua, sekiranya keluarga berkeras nak bawa balik juga, maka sekurang-kurangnya ada orang Islam yang boleh menguruskan perkara ni. Sebab sebelum ni, yang uruskan jenazah orang Islam nak bawa balik keluar negara ialah orang-orang yang bukan Islam. Syarikat-syarikat Cina, kasket, India, kasket. Kesian kita, orang Islam tapi diuruskan oleh bukan Islam. Ini fardu kifayah. Maka hal ini yang kita kena tekankan. Allah. Ada soalan? Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan, ini yang berlaku untuk mata jenazah kita tutup. Baik. Dan yang ketiga, mayat yang baru meninggal dunia ini kita sumbat kapas ke dalam 2 lubang hidung dan telinga jenazah. Baru meninggal, dah confirm meninggal, tutup kapas. Kenapa kita kena letak kapas kat telinga dan juga hidung dia? Ya, takut serangga masuk. Ada sekolah tu, saya kursus kat sekolah, budak tu confident jawab, tak nak bagi mayat bernafas, kata dia. Besar lah kan. Tak nak bagi mayat bernafas kan, kejam betul kan. Tak nak bagi serangga masuk, kan, ulat ataupun lalat ke, kan. Sebab badan mayat ni mula beremput, maka serangga ni akan mudah menghidu. Dia akan masuk ikut hidung, ikut telinga, kan.
Lepas tu dia pun datang berbaring. Kita tak sedar, kita ke dapur ke apa, kita tutup dengan kain je, tak nampak kan. Semua bergerak hura-huri datang kan. Datanglah Didi mesti kan. Kita buka kain, tengok beratur semua masuk dalam ni. Maka tutup untuk mengelakkan serangga masuk. Dan yang kedua untuk mengelakkan pendarahan, darah ataupun air dia keluar mengalir. Blok. Sumbat kapas ke dalam kedua lubang hidung dan telinga jenazah dengan kadar yang sesuai. Saya highlight pun, sebab orang kita bukan dengan kadar yang sesuai. Kita kata sekadar yang boleh, tapi dia selagi boleh kan. Banyak orang selagi boleh. Kapas tu selagi boleh masuk. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu, bila orang nak uruskan mayat, apa kembang bola hidung budak ni, tarik kapas, la ilaha illallah, dia pada tekak kan. Jangan kita naya mayat macam tu. Sedikit sahaja ya, sekadar menutup agar mengelakkan serangga kecil tak dapat masuk melaluinya ya. Telinga tutup. Baik. Yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Kadang-kadang orang pakai gigi palsu kan. Kita dulu guna gigi palsu yang boleh keluar masuk. Sekarang pun mungkin ada tapi jarang ya. Kalau gigi yang keluar masuk tu, yang biasa malam-malam untuk kita dulu nak tidur letak dalam cawan, ketang dah mari kan. Besok bangun subuh ambil balik. Datang cucu, tok ni air apa minum kan. Ya. Itu kalau ada pakaikan, maka waktu dia meninggal cepat-cepat keluarkan. Takut nanti dia jatuh ke tekak ni sebab dia dah longgar. Ya. Maka keluarkan segera gigi palsu tersebut. Namun jika gigi palsu tu dah tanam dalam gusi macam kaedah moden sekarang, dah tanam, jangan kita pandai-pandai pula nak cabut kan. Ni gigi palsu, tak boleh ni, kena cabut. Tapi tak tahu nak cabut, tak apa, guna pelayar. Minta pelayar, Bismillahirrahmanirrahim, dia tekan kau kata cabut kan. Ya Allah, gigi betul, tersilap kan. Sudah kan. Kalau tak boleh cabut, biarkan. Jangan mandai-mandai kita nak cabut. Ya. Gigi betul tadi pun, gigi palsu yang boleh keluar masuk tu pun, sekiranya keadaan tu mengaibkan mayat, lepas kita dah uruskan mandi, kapan, bersihkan gigi tu balik, masukkan balik kat mulut dia untuk mengelakkan air. Kadang-kadang kawan-kawan tak tahu dia pakai gigi palsu. Kawan-kawan sedih nak tengok muka mayat, buka je, tak ada gigi. Tergolak besar kawan ni. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, aib pada dia juga, masuklah balik gitu ya. Tak ada masalah, boleh ya. Gigi palsu yang dah tanam gusi jangan cabut. Gigi yang besi tu betul precious, kadang-kadang orang pagar gigi tu nak bagi luruskan. Pun jangan cabut sekiranya kita tak tahu kaedah dia. Minta screwdriver dicukil. Tak payah, biarkan saja ya. Apa yang ada pada badan mayat yang tak boleh dibuka keluar, biarkan sahaja. Ambil kain sebesar, sumbatkan kapas ke dalam mulut sekiranya mulut terbuka. Sumbat kapas ya. Ambil kain sebesar saiz tudung bawal, bila 45 tu kan kita buat panjang, ikat macam mayat ni. Tutup mulut dia, ikat ke atas. Ini dinamakan ikatan pocong. Ikatan pocong. Pocong yang biasa kita panggil hantu pocong kan, asalnya daripada ikatan pocong tadi. Pocong tu ya, dapat kat kita hantu pocong, bukit pocong, bandar pocong, felda pocong, semua nak pocong kan. Ni ikatan pocong ya. Baik, ini juga adalah satu sunnah. Yang kelima, tukar pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Orang yang baru meninggal, badan dia lembut lagi. Bila dia dah meninggal lebih kurang 5 jam ke atas, badan dia keras. Maka kalau kita tak cabut baju dia awal-awal, susah nak buka sebab tangan dia dah keras. Baju nak buka, tangan mesti naik atas kan. Jadi buka segera. Kalau tak boleh, kita terpaksa gunting. Ini kaedah dia ya. Penting ya, ketika pakaian dengan bersih dan mudah ditanggal. Kain bersih, biasa letak kain batik, kain pelikat, pastikan menutup aurat ya. Tutup depan, belakang pun kena tutup juga. Takut masa angkat orang nampak kan.
Biasa yang duduk keliling mayat sementara nak tunggu kubur ke, nak tunggu tukang mandi datang ke, siapa yang duduk keliling mayat selain daripada keluarga? Orang lelaki ke orang perempuan yang duduk kat atas rumah keliling mayat? Biasa lelaki perempuan? Perempuan. Orang lelaki kita kat mana? Kat bawah rumah, bawah pokok. Lambek lah imam ni kan. Kan arwah ni sakit apa kan? Sakit itulah buat mokok. Dia boleh jawab tak sedar kan, dia buat mokok. Tu cerita dia. Nak hakikat bahawa yang keliling tu siapa? Perempuan. Lalu kalau orang datang nak angkat jenazah ke tempat mandi, kita pula tutup kain atas saja. Dia angkat mayat tu, belakang nampak aurat dia. Orang yang duduk keliling ni, bila kita minta bangun, dia takkan bangun. Sebab apa? Bangun. Kita nak angkat jenazah, dia takkan beralih. Prinsip dia, kalau aku bangun, orang lain ambil tempat aku. Lalu apa dia buat? Orang belakang ghostan. Kali. Orang dia insert belakang. Itu biasa kita nampak. Jadi bila kita angkat, yang duduk bawah ni nampak aurat dia. Besar tanda lahir dia kan. Aurat dia tetap kena jaga. Tutup bahagian bawah juga, bahagian atas juga, kalau boleh badan, sebelum nak angkat jenazah. Sebab aurat dia kena jaga. Orang perempuan juga yang meninggal dunia tu kena tutup tudung rambut dia juga, tudungkan, kerana kita nak jaga aurat rambut dia. Kadang-kadang bila buka muka jenazah perempuan tu, nampak rambut dia mengembang tu kan. Apa sahaja tak pakaikan tudung? Tak apalah ustaz, arwah dulu free hair kan. Free hair dia biasakan. Waktu dia hidup dia pergi pasal lah. Bila dia mati, kita beri tanggungjawab, tutup, jaga aurat dia. Bawalah ke tempat mandi dengan tertutup mayat dia ya? Baik. Yang keenam, kiamkan tangan dan ikat sendi jenazah. Ini penting juga. Tangan yang baru meninggal dunia dia masih lembut. Antara hikmah kalau kita menyegerakan urusan mandi kafan, badan mayat lembut. Kalau dah tengah hari baru nak mandikan mayat, dia keras, susah nak buka kaki dia, tangan dia dah mula merengkot macam ni. Jadi kita kena buat awal-awal, segera uruskan ya. Kiamkan tangan jenazah. Satu ikatan, ikat. Rapatkan kaki dia. Ikatan yang kedua, ikat kat lutut dia. Ikatan ketiga, ikat dua ibu jari kaki dia dan kaki dia ni. Biar dia tetap tegak. 3 ikatan pada badan. Tangan, lutut dan juga hujung kaki dia. Rapatkan. Ya. Kalau tak rapat, susah kita nak bentukkan badan dia lagi. Ada satu kes yang saya selalu cerita dalam mana-mana kursus, yang saya ingat lagi sampai sekarang. Kisah ni dalam dah 10 tahun sudah lebih kurang. Seorang lelaki tua mati, umur dia 90 tahun. Kurus badan dia. Meninggal di rumah malam. Saya dimaklumkan pada pagi hari. Jenazah sampai dalam pukul 8 pagi tu ke surau. Saya pun datang, tengok jenazah masih pakai pakaian yang sama malam tadi. Sama tu pakaian dia lah, baju t-shirt, kain pelikat, dalam masih ada pampers. Maknanya anak dia tak bawa apa lagi. Dia ada anak 4 orang lelaki. Kalau ayah dah 90, anak tentu dah umur 50-60. Dah besar dah, tapi dia tak tahu. Mungkin sebab tak ada pengalaman kan. Dia tengok ayah dia. Kenapa tak buat? Kami tak reti ustaz. Tak apalah, kita buatlah. Jadi tangan dia dah keras, terpaksa gunting baju tadi. Okey, tak ada masalah. Waktu nak bersihkan badan dia, saya nak kiamkan tangan dia tak dapat sebab dia dah keras. Kita cuba urut-urut tak boleh, takut patah je. Saya pesan pada anak dia, gini bang, arwah ni nanti waktu ke kafan, tangan dia macam ni. Saya tak boleh nak buat macam ni, tak boleh, pasal dia dah keras. Tak apalah ustaz, ikutlah mana yang ustaz tahu, kata anak dia. Tapi dalam 4 orang anak lelaki ni, yang kecil, yang bungsu sekali, mungkin muda sikit, 50 lebih, macam tak setuju. Mana boleh ustaz, ni kita nak buat sempurna, ni ayah kami, cubalah kiam. Nanti orang kata apa, macam tu lah. Saya kata bukan saya tak nak buat bang, tapi keadaan mayat tak boleh. Tak apa, biar saya buat, kata dia. Saya pernah belajar kursus dulu, ustaz tu kata sampu minyak, kata dia, bagi lembut. Orang pernah ikut kursus, kenapa tak buat malam tadi? Lupa. Kan tu biasalah. Kita belajar bagus dah, tapi time berlaku terlupa. Kadang-kadang tak sebab tak terlupa, kadang-kadang tak yakin. Ada orang bangga, ustaz,
akak ni dah 10 kali dah hadir kursus jenazah. Cuba masuk rumah tu, bergantung figure dia tahun 2001 sampai 2010. Berapa kali dah akak pernah uruskan jenazah? Tak berani, sekali tak pernah. Itu biasa kan. Mana-mana kursus pun didominasi oleh orang perempuan ramai. Tapi waktu ada kematian, mana upaya perempuan ni? Tak ada, kan. Jaga anak, jaga cucu kat rumah ni tak boleh keluar kan. Time itulah nak masak, time itulah sakit lutut macam kan. Padahal tak berani kan. Takut. Itu biasa kan. Sebenarnya tuan-tuan, nak katakan keyakinan kita nak mandi mayat ni, mulu-mulu memang takut. Semua orang takut. Saya sendiri pun bukan dia tu berani macam ni. Pertama kali memang takut. Ya? Kalau kita bawa kereta mula-mula nak ambil lesen kan, dekat pusat mandu tu kan, berapa kali dah kita mati enjin kan, bawa 20, 30 20, 30, tak lebih daripada 40 megloh mati enjin kan. Dah tersilap mana gear, mana brake, mana clutch. Naik bukit mundur kan, kau ni lombap lah kata cikgu tu kan. Tapi 10 tahun dah bawa kereta macam mana bermanda, macam pelesit zoom. Tu makcik Rokiah tu kan, contohlah kan. Tu hari bawa ketiga. Sebab apa? Allah bisa tekan biasa. Benda dah biasa, dia jadi tak ada apa. Macam juga mandi mayat tu kan, mula-mula takut. Lepas tu kita dah buat, tak ada apa pun mayat ni, okey je, seronok je. Lama-lama akan jadi kebiasaan. Ketakutan tu akan hilang. Kena cuba sekali je, dia akan datang kebiasaan tu. Ya, saya ni tuan-tuan, macam mana saya terjebak dalam dunia pengurusan jenazah ni. Masa mula-mula saya terlibat, masa tu umur saya 13 tahun, kecil lagi. Kes teranaya. Teranaya lah. Pasal apa? Waktu tu saya pegang kunci surau. Orang panggil siap muda kan. Jadi pukul 3 pagi orang telefon kat rumah dah, telekom kan. Tolong buka surau, kata dia. Ada jenazah nak datang. Kita pun datanglah ke surau, buka surau. Masa tu saya dengan pengurusi surau, dia telefon saya kan. Dia pun ada kunci juga, tak kenapa dia panggil saya kan. Takut agaknya kan. Saya pun buka, jenazah pun sampai van tu, sampai orang pun bawa turun jenazah perempuan. Mana keluarga dia? Keluarga dia kat hospital lagi, ada documentation tak settle lagi. Dia tak apalah, kita tunggulah sekejap lagi sampai dapat. Tunggu dekat setengah jam tak sampai. Pukul 4 pagi lebih kurang, datanglah akal pengurusi surau. Tiba-tiba cakap saya, aku sakit perut lah, aku nak balik jap, kata dia. Kita masa tu budak, akan lurus lagi tuan-tuan. Tak terfikir dalam surau tu juga tandas kan. Dia nak juga pergi ke rumah dia kan. Pakcik jangan lama-lama, saya tak berani mayat surau ni kan. Tak, kejap lagi, kau ada duit, kata dia kan. Mana dia tahu duit, tak tahulah. Dulu mana ada handphone kan. Jadi dia pun tunggu, dia pun balik, tinggal saya seorang. Kau jangan pergi mana tahu. Tutup pintu, takut kucing masuk. Masa tu famous cerita apa? Kucing melompat kan. Bangun mayat tu, awak mengaji ke kan? Takut kita kan. Dia diam, zikir, baca yasin kan. Sampai pukul 5 tak datang waris, manalah pergi dia ni, sesat ke apa kan. Kemudian 5:30 imam surau pun datang. Dia tengok lampu cahaya kan. Awal buka surau, kata dia. Dia kata saya awal buka surau. Tu mayat tak nampak ke kan? Kesudahannya saya pun dapat kekuatan. Sepanjang saya jaga, tak bangun pun mayat ni. Tak ada pun benda hem ke apa, tak ada. Elok je. Dan datanglah keberanian saya. Pakcik tadi pukul 8 pagi baru datang. Sorry lah, aku terlelap. Gunung tu dan biarkan gitu kan. Itu pengalaman saya lah. Dia first time berhadapan dengan jenazah. Jadi benda tu akan jadi kebiasaan. Keberanian tu akan datang sendiri. Contohnya, kalau tak mencuba, dia akan takut dia sentiasa. Ada orang tak berani tu. Ada. Tak boleh tengok mayat je, bergegar lutut dia kan. Ada orang macam tu kan. Tengoklah betul bergegar ke tak. Dia cakap je tak tengok lagi kan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab terpengaruh cerita Melayu, momok lah, cerita sinetron lah kan. Baik, ini penting ya. Okey. Kemudian yang ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat di atas perut jenazah. Biasa orang letak apa? Bunting kan.
Lepas tu depan tu kita mention gunting. Kenapa orang tak gunting? Ini mesti kurafat orang lama kan. Kenapa orang tak gunting? Dia tak semestinya gunting, tapi benda-benda yang berat, sederhana berat. Gunting ni logam, dia berat kan. Tak guna gunting pun tak apa. Nak guna telefon pun kita. Telefon boleh lah ni berat kan. Letak atas perut mayat boleh. Tujuannya untuk mengelakkan perut kembung, masuk angin. Maka letakkan benda yang sederhana berat supaya dia tak naik. Apa-apa je lah yang sesuai. Telefon boleh, remote boleh, remote aircon ke, TV ke kan. Yang logik. Jangan letak pula anak lesung batu pun. Tak logik kan. Ni LCD projector letak atas perut mayat. Takut no lah tempat dia. Yang biasa-biasa. Ya. Gunting, kenapa orang buat gunting? Ini dulu punya style. Dia letak gunting sebab nak mudahkan tukang mandi mayat. Dek, kat rumah ni ada gunting tak? Tu kat perut mak tu, senang dia capai. Tu je, tak ada maksud lain. Janganlah fikir kurafat ke apa. Kadang-kadang saya buat kajian juga tuan-tuan. Kurafat yang kita fikir kurafat orang lama, sebenarnya bukan kurafat. Contoh ya. Kenapa asal ada mayat dia, jangan bagi kucing datang? Kita kata orang dulu cakap kalau kucing datang dia langkah saja bangun mayat tu. Kita pun tak berani. Mana ada orang berani? Kita tak berani kan. Walaupun kita tak percaya, tapi kita tak berani. Kan tak berani kata misalnya kan, kucing tu anak. Padahal tak percaya tapi takut juga kan. Cubalah try. Letak kucing sebelah tu, buat-buat ada melintas. Kalau dia bangun, peluk balik orang tu. Ya Allah, bangun balik kan. Memang kita nak orang tidur balik kan. Tak payah panggil doktor kan. Logik akal kita begitulah. Tapi sebenarnya itu kaedah cara orang lama. Orang lama dahulu, dia suruh kucing tadi, tuan rumah kata, ni kucing siapa ni? Letak keluar. Kenapa? Kerana kucing ni takut membawa najis. Tak dia bau berak tengah tanah, tangan dia dah kena najis, tiba-tiba kena kain-kapan kotor. Ataupun kalau kucing jantan yang nakal sikit, dia cun-cun sikit, dia pancut. Hancing kucing tu kan. Jadi untuk mengelakkan benda-benda begitu, maka dialihkan kucing keluar. Suruh tuan rumah, dek, kucing tu letak keluar. Kenapa pula tu? Ni kucing arwah, biar je lah. Dia degil, tak nak dengar. Kan ada najis nanti. Tak ada najis lah, biar je lah kucing itu. Dia degil juga. Kalau kucing tu melintas nanti, bangun mayat, kau tahulah. Ya, kau tahu. Dia bawa alihkan. Orang dulu memang kaedah suka menakut-nakutkan, baru dengar arahan. Banyak cerita dia tuan-tuan. Ya, kaedah dia begitu. Ramai-ramai masuk rumah, apa jadi? Kalau ramai-ramai masuk rumah, ada orang datang kan. Petua tu daripada dulu kita dengar seluruh Malaysia tahu kan. Ramai-ramai masuk je, ni ada orang datang dia. Tapi kurang fat kita kata. Kenapa? Mana datang asal dia tu? Dia cara orang lama nak menyuruh anak dia mengemas rumah kan. Kalau suruh saja-saja tak boleh. Kemaslah rumah ni bersepah kan. Nantilah mak, ramai-ramai pun selesai masuk. Kau tengok ramai-ramai tu, kan kejap lagi ada orang datang tu, cuba kemas. Keluar kabut kemas. Sekarang tak guna kaedah tu, WhatsApp je. Ni makcik kau datang ni, kemas rumah cepat. Kan. Tu cara orang lama tu. Banyak lagi. Belum lagi melintas bawah pokok kan, minta izin tu kan. Banyak lagi tuan-tuan ya. Ini semua ada penjelasan ilmiah dia. Baik. Kemudian yang ke-8, kita berhenti nanti 10.30 ya, insya-Allah. Kita rehat. Gunakan wangi-wangian untuk menutup bau jenazah. Wangi-wangian. Dulu orang bakar kemenyan. Ya. Kita sekarang bakar standi, bukhor, cara orang Arab bakar tu. Maka bakar tu untuk menutup bau mayat kalau ada. Tu kaedah. Orang dulu guna kemenyan, tu kaedah dia. Bukan sebab nak bagi makan jin. Ni ada membelur ni. Kan tu yang bakar tu. Jahat betul mulut itu kan. Mentang-mentang lah zaman sekarang tak payah bakar-bakar. Gantung kat dinding je. 5 minit MBPU kan. Dah action kata dulu buat kurafat. Ya. Dia kaedah orang lama ya. Baik, itu settle bab yang ke-8. Okey, bab yang kedua dalam perkara yang ke-8. Ada soalan? Tuan-tuan? Ada pengalaman juga yang pernah berlaku pada keluarga? Ada? Kalau pakai kemenyan boleh lagi tak sekarang? Boleh. Tujuannya nak mewangi. Sebab kemenyan ni dia bau dia kuat.
Tapi orang kita bila bau dia seram kan, kemenyan kan. Okey, ada soalan lagi? Tuan-tuan, dia dalam hal begitu juga dalam hal kalau tuan-tuan tengok dulu-dululah, sekarang mungkin tak berlaku. Asal ada orang meninggal dalam rumah, maka orang tua kita akan pesan tutup cermin dan tutup TV dengan kain. Semua TV kita tutup, cermin semua ada kat rumah tu semua kita tutup. Mana gambar-gambar tu balik kan. Kenapa? Takut nanti mayat tu datang, dia tengok muka dia tak ada kan? Kita risau nampak muka dalam cermin ke apa. Kenapa jadi begitu? Kalau kita fikir ini kurafat orang lama, bukan kurafat semata-mata, dia buat berasas. Kenapa? Dia berkait dengan hukum iddah. Seorang isteri kepada suami, dia ada iddah dia 4 bulan 10 hari. 3 perkara utama dia tak boleh buat. Pertama, tak boleh berhias, make up apa lebih tak boleh. Kedua, tak boleh berwangi-wangian, pakai minyak wangi, perfume tu tak boleh. Ketiga, tak boleh keluar rumah sesuka hati. Dia ada pantang dia kan, 3 bulan 4 bulan 10 hari. Ya. Maka orang-orang terdahulu mungkin dia dapat perkara ni, tapi dia tak ada ilmu macam kita sekarang ni. Ilmu mungkin tak sampai pada dia sepenuhnya. Orang perempuan tak boleh bermakeup dia baru dalam kematian suami. Dia pun cakap, apa pula tak boleh tu? Saya nak pergi pasar, mestilah kena makeup sikit. Kan. Pasal apa dia nak makeup? Sebab dia tengok muka dia dekat cermin. Nampak muka dia kan. Apa beza orang dulu dengan orang sekarang? Sama je. Tengok orang perempuan sekarang ni, pantang nampak cermin, tinted kereta orang pun jadi. Tak berasa dalam tuan ustaz. Ya kak, astagfirullahaladzim ustaz, semua lagi dia kan. Makna kata tu sama je. Nampak cermin dia akan make up. Maka nak elakkan dia make up, tutup cermin kat rumah semua. Kalau nampak, kalau ada cermin nanti kau akan nampak mayat tu datang rumah, roh tu keluar. Ya ke? Semua terbalikkan. Sepanjang edah tu tutup. Tu kaedah nak bagi orang ikut supaya tak berhias. Sekarang kita ada ilmu, tak payah tutup cermin pun tak apa. Yang penting kita jaga diri kita. Orang perempuan dalam edah, walaupun 3 perkara ni tak boleh buat, dia bukan maksudnya total tak boleh buat. Jangan sempitkan. Tak boleh make up langsung kan. Biar dia lampu pusat sedikit kan. Boleh dia nak pakai bedak sikit, tapi bukan make up gincu sekarang tebal, itu tak boleh lah. Tak boleh berwangian langsung, biar bau kopang. Tak pakai sabun, tak pakai shampoo kan. Tak boleh berwangian. Teruk sangat. Bukan maksud kita pakai minyak wangi, tu je lah tak boleh. Maknanya pakai wangi-wangian sedap bau memandang, okey lah bau kita kan. Maknanya dia orang tak pakai, tak boleh wangian tu, teruk sangat kan. Dia tak macam tu, complete sangat, complicated tak ada. Sekadar untuk mengelakkan fitnah, ya. Tak boleh keluar langsung, bergurun dalam rumah tu, tak tengok dunia luar macam kuarantin. Pun silap juga. Bukan maksud tak boleh keluar langsung, tak boleh keluar tanpa perkara mustahab. Takkanlah nak bekerja pun tak boleh. Orang perempuan sekarang kalau bekerja dapat tak cuti sampai 4 bulan 10 hari? Tak ada. Cuti bersalin pun 98 hari sekarang ni kan, kerajaan. Jadi macam mana dapat 4 bulan 10 hari? Tak dapat. Jadi terpaksa bekerja di waktu iddah. Jadi apa yang perlu dibuat? Jaga diri je lah. Bekerja, kemudian balik. Tak payahlah waktu bekerja tu, malam ni kita ada annual dinner, malam kala naik kan, contoh. Mari jemput makan staff-staff semua. Tak payah pergi. Tu majlis keramaian, tak payah pergi. Jom kita makan ramai kat kantin, bawa bekal semua kan. Tak payah pergi. Makan sendiri. Maknanya dia kena jagalah batas dia. Nak pergi kedai tak boleh ke? Boleh. Okeylah kedai beli barang dapur kan? Maknanya dia boleh keluar sepanjang iddah, tapi dengan alasan yang mustahab, alasan yang boleh. Bukan saja-saja nak jalan-jalan, tak apalah saya nak berjalan lah, nak healing untuk konon kan. Tak boleh ya. Kena jaga ya. Baik. Itu tentang bab iddah. Okey, ada soalan? Baik. Kita masuk kejap topik yang ketiga ni, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Setiap kematian perlu didaftarkan di bawah akta akta pendaftaran kelahiran dan kematian. Sekejap ya. Hello, sekejap. Okey.
Setiap kelahiran perlu didaftarkan. Sebab apa? Dia terikat dengan Akta Kelahiran dan Kematian 1957 pindaan 2016. Bagaimana orang yang tidak mendaftar kematian boleh didakwa kerana kesalahan menyembunyikan kematian. Tak boleh ya. Jadi mana dapatkan pendaftaran ni? Dua tempat, unit forensik hospital ataupun yang kedua balai polis. Kena faham, unit forensik hospital atau bilik mayat hospital hanya keluarkan surat permit kubur ataupun sekarang ni surat daftar kematian hanya kes yang mati di dalam wad saja. Maknanya kalau dia meninggal kat dalam wad, bawa turun ke bilik mayat, baru dia keluarkan. Tapi bagi kes yang selain daripada keluar wad, semuanya di bawah polis. Contohnya meninggal kat rumah, polis. Meninggal on the way ke tempat kerja, polis. Meninggal aksiden, polis. Meninggal di hospital dekat wad kecemasan, polis. Sebab apa? Wad kecemasan itu adalah rawatan awal. Dia belum diagnose lagi arwah dia sakit apa semua. Maka sebab itulah balai polis yang berhampiran lah kita perlu tuju. Apa boleh buat? Ya, pertama, kalau meninggal di rumah misalnya, langkah-langkah yang perlu diambil, hubungi 999 paling mudah. Call. Sekarang ni lah ikut peraturan kita. Ataupun kalau kat rumah kita dekat dengan klinik sebelah saja, panggil doktor ke apa-apa, MA ke, panggil untuk mengesahkan kematian. Tak boleh kita pergi terus balai polis. Cik, saya nak buat report, ayah saya baru mati, cik. Sedih kan? Sabar ya, duduk cik. Siapa yang sahkan kematian? Saya. Cik kerja apa? Saya kerani kewangan. Tak kena. Dia bukan bahagian medik. Jadi orang yang kena sahkan ialah orang yang dalam bahagian perubatan medik. Jadi kena ada authority. Lalu berlaku kematian, paling mudah call 9, ambulans akan datang. Dia dah confirmkan kematian, dia keluarkan surat pengesahan mati. Dia tulislah, saya sekian-sekian, jawatan sekian-sekian mengesahkan si fulan ni meninggal dunia pada waktu sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian. Dia cop. Itu penting. Maka bila dia dah sahkan kematian, ambulans tak akan angkat mayat bawa ke hospital. Dia tinggalkan dia. Sebab ambulans hanya bawa orang yang sakit. Dia kena faham, jangan marah pula. Banyak kes yang saya terima, ambulans tu kena marah. Apa ni dah datang terus tinggalkan mayat macam ni, bawa ke hospital. Dah bawa ke hospital, dah mati kan. Dia sahkan dia. Kemudian waris segera buat laporan kat balai polis. Dah dapat surat, baru buat laporan. Jangan terus langkah, dia jadi lama. Kalau kita terus ke langkah ke balai polis, macam tadi situasi, oh cik kerja bukan bahagian mediknya. Okey, tak apa cik, kita buat report dulu. Sekejap lagi pegawai kami akan datang buat siasatan. Nak tunggu pegawai polis datang buat kesiasatan, bukannya on the spot macam ambulans. Kadang-kadang 2-3 jam baru dia datang. Mana cik tak sampai ni? On the way. Balai polis depan dulu je. On the way daripada tadi tak sudah. Itu biasa. Sebab apa? Mereka ada banyak tugas. Ya, tak boleh salahkan juga. Sebab tu kita kena ikut step. Call, sahkan kematian, baru pergi balai polis. Pergi balai polis buat apa? Bawa dokumen yang penting ni, 4 perkara. Surat pengesahan kematian tadi dah confirm mati. Kad pengenalan si mati kena juga. Kad pengenalan waris. Jangan nak buat report tu. Atau siapa yang buat report kena bawa. Dan juga rekod perubatan hospital, kad hijau tu ke apa ke, bawa. Walaupun dia kad hijau kecil sekeping tu je kan, kad appointment tu, bawa. Sebab apa? Polis akan siasat berdasarkan situ. Dia call, oh ni hospital mana ni? Hospital Shah Alam, klinik apa? Dia rujuk, dia kontak lah. Ada tak pesakit sekian-sekian nama ni? Macam mana tahap dia? Dia akan siasat lah ikut cara mereka. Dah dapat keputusan confirm mati kerana penyakit, maka senang kerja dia. Dia keluarkan surat permit kubur. Nanti boleh balik uruskan jenazah. Tapi kalau dia tak puas hati, kadang-kadang dia perlu tengok ke tempat mayat tu. Mana jenazah? Ada kat rumah. Okay, tengok. Dia datang, dia tengok, ambil gambar ke apa-apa, confirm tak ada apa-apa masalah. Okay cik, jom ke balai polis balik, kita keluarkan surat. Tu kaedah dia. Ya, sebab tu kadang-kadang lama urusan documentation. Sebab tu kita tak tahu. Ikut step by step. Sahkan kematian, baru pergi balai polis. Ya. Dan kalau boleh buat segera, jangan tunggu-tunggu lagi.
Orang tu kata, besok dah kita buat apa boleh pukul 6 pagi esok. Jangan. Benda yang boleh segera selesaikan segera. Baik. Dan mayat ini tidak boleh dialihkan selagi surat mati tak keluar. Ni contoh surat mati. Surat daftar matian ni, yang atas ni sama je. Ini cetakan komputer, ini cetakan bertulis tangan. Sama je. Selagi surat ni tak keluar, kita tak boleh alihkan mayat. Dia meninggal kat mana? Dekat rumah. Polis datang, mana mayat? Oh, kami dah bawa ke surau dah. Siapa suruh alihkan mayat? Polis tak datang siasat ni. Dah jadi masalah. Terpaksa bawa ke hospital, postmortem. Kenapa? Alihkan mayat. Tapi kalau dia meninggal kat dalam rumah, jatuh dalam bilik air, janganlah kita biarkan dia dalam bilik air tu. Datang-datang, mana jenazah? Tu dalam bilik air tu, cik. Ya Allah, tergamaknya kan. Bawalah keluar tamu, tak ada masalah kan. Maksud dialihkan tu, jangan alih daripada bangunan ke bangunan. Dalam rumah bolehlah, kecuali kes jenayah. Na'udzubillah lah, balik rumah kita tengok dah terkulai berdarah, kita tahu ni kes jenayah. Jangan terus terpur dia. Memang sedih hati kita. Mak contoh, na'udzubillah lah, jadilah biasa berlaku kan. Terus peluk, moncang-moncang kan. Situ mungkin ada bahan bukti yang forensik boleh cari. Jadi kalau kita dah sentuh bahan utama kan, barang kes utama tu, maka akan merosakkan siasatan. Jadi nampak kes macam tu, sabar, kita tahan diri kita, panggil polis siasat dulu. Ya, ini penting. Kadang-kadang mengganggu siasatan kerana waris terus terpa pada jenazah, yang mana kes-kes yang tadi kata jenayah. Ya. Baik. Ini contoh surat kematian. Dia ada 3 salinan. Kalau warna ni, warna putih, biru, kuning. Putih untuk JPN. Kita serah pada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk ditukarkan kepada sijil kematian. Sijil kematian tu dah yang kita gunakan untuk tuntutan yang lain. Warna biru, salinan biru tu kita, untuk kubur. Bagi pada orang kubur, dia simpan rekod dia. Warna kuning, simpanan pada kita, rekod. Okey, kalau kita dapat yang warna putih macam ni, ini biasanya boleh photostat banyak-banyak. Yang bawah ni saya tunjuk contoh antara slip pengesahan tiada tanda-tanda kehidupan. Yang mana doktor datang ataupun MA datang ke rumah, disahkan kematian, kadang-kadang dia keluarkan slip macam ni. Okey, pengesahan dia. Okey, selesai dalam bab itu. Ada soalan? Ya, puan? Sebab kalau kes jenayah, sebab apa? Biasa kes jenayah polis akan bawa ke kalau biasa boleh. Kalau menunggu polis sementara tu boleh. Maknanya boleh, kita nak keluarkan apa. Sebab apa? Polis dia akan cek secara fizikal je. Maknanya ada kesalahan ke, apa-apa tanda yang mungkin mencurigakan. Kita tahu dia meninggal sebab sakit sesak nafas, jadi kita tukarlah baju dia dulu, komplit kan. Kemudian orang datang, dia akan cek. Kalau tak ada tanda-tanda yang bukti dia sakit teruk ke apa, polis akan bawa ke hospital juga, postmortem ke hospital tuan-tuan. Mula-mula doktor dia akan tengok dulu. Ya, dia tengok dulu. Kalau dia nampak dari sudut pandangan dia saja, maka dia keluarkan laporan terus. Tapi kalau ada benda yang dia tak nampak, apa punca dia mati, maka dia akan keluarkan surat untuk permohonan budak siasat. Yang boleh budak siasat siapa? Polis saja yang benarkan. Ya, sebab itulah polis akan panggil waris, bincang dulu. Kita akan buat postmortem sebab nak tahu punca kematian. Maka waris boleh argue, saya tak nak postmortem. Jadi polis akan terangkanlah apakah kesan-kesan kalau tak postmortem. Mayat ni umur dia baru 40, muda lagi. Kalau tak buat nanti dia tak dapat nak claim insurans apa semua. Banyaklah faktor-faktor lain, kesian pada waris-waris dia. Jadi kita kena buatlah keputusan yang tepat ketika tu. Ya. Jadi dalam hal ini pun Muzakarah Fatwa Kebangsaan mengharuskan postmortem bagi kes-kes yang mana memerlukan justify apakah punca kematian dia. Kena. Sebab kalau tidak, kesian pada anak waris, anak-anak dia. Patut dia mengharapkan duit insurans takaful yang boleh cover hidup dia selepas kematian ayah dia, tapi tak dapat kerana orang tak nak postmortem. Dalam hal ini ada ada kaedah dalam Islam, iaitulah mudarat itu dihapuskan dengan mudarat.
Jika berlaku di antara dua mudarat, manakah yang lebih berat? Kalau kita bedah, si mati akan sakit. Kalau kita tak bedah, waris akan susah. Maka yang lebih berat ialah waris yang hidup ni. Maka disitulah kita ambil keputusan harus. Ya, kena faham. Allah Alam. Ada soalan lain sebelum kita tangguh, tuan-tuan? 10.30 InsyaAllah. Ya, bolehlah kita berehat sekejap, legoh-legoh tu, kurang kat luar tu dulu, nak minum kopi ke apa kan. InsyaAllah kita sambung lagi dalam tajuk yang berikutnya selepas ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.